Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Aku nak buat video ni adalah video unboxing dan juga review satu produk yang direkomendkan oleh seorang rakan kita daripada komen, iaitu jadi dalam video ni aku akan review produk yang diajukan oleh beliau, iaitu WH12. Okey. Apa? Jadi tanpa membuang masa, kita akan mulakan. Oh, before that, jangan lupa subscribe and like this video. Jom kita mulakan. Sorry kalau korang mengganggu tengok video. This just my iklan sekejap. Aku ada buat satu bisnes kecil yang mana aku untuk pengalaman aku dan juga untuk membantu orang lain. Aku ada jual power bank dan juga Type C dan juga lightning cable. Korang boleh tolong support je gang, tolong tengok aku punya shop. Thank you guys. So hari ni kita dah mulakan dengan kita punya barang baru, iaitu smartwatch HW12. So HW12 ni adalah direkomendkan oleh kita punya kawan yang seperti aku tunjukkan tadi. So aku lepas tengok research dan sebagainya, kita tengok dekat YouTube dan juga tengok dekat Google. Benda ni adalah something memang betul-betul pada aku opponent lah untuk W26, sebabkan oleh dia punya function dan juga W46. Tu memang pada aku memang kata best lah smartwatch ni. Sebab apa? Nanti aku ceritakan lebih lanjut. So, mari kita mulakan dengan unboxing. Okay kan, ini adalah smartwatch yang kita cerita, iaitu HW12. Kita mula tengok dengan kotak dia dulu, iaitu dari kat depan ni dia boleh design sama juga macam Apple Watch. Kemudian dia ada kat sini nama branding dan juga color. Kat sini adalah barcode dia, dan kemudian sisi bawah dan juga sisi belah kanan dan kiri kosong. Kemudian belakang adalah bahagian yang mana dia tunjukkan feature-feature dalam smartwatch ni. Dia ada call, ada sleep monitor, dan sebagainya lah. Kemudian dia ada QR code untuk dia punya apps. Okey, kita mulakan dengan unboxing. Kita boleh tengok kat sini, dia ada bagi manual dekat buku manual kat sini. Okey, dia ada dalam bahasa Cina dan juga bahasa English. Okey. Kemudian smartwatch dia. Okey, smartwatch dia ni yang pertama, packaging, daripada segi packaging aku suka disebabkan oleh plastik ni. Berbeza dengan T500 dan juga W26 yang dalam video sebelum ni. Korang boleh tengok dekat link dekat atas ni. Untuk macam mana dia punya unboxing tu lah, aku ada buat review. Dan yang ini aku suka disebabkan oleh balutan plastik ni. Aku suka disebabkan oleh kita boleh rasa secure yang dia punya skrin ni tak calar lah. Okey. Kemudian dia punya packaging memang simple sangat lah, macam W26. Dan akhir sekali dia adalah kabel dia. Kabel dia sama macam W26 yang diguna magnetic. Okey, jadi kita dah tengok video tadi macam mana dia start kan. Bila kita start tu dia akan keluarkan bunyi yang kelakar, yang sama macam T500. But aku tak adalah nak komen apa-apa sangat, benda tu kecil je, minor. Kita akan bergerak kepada design dia. Design dia adalah sama macam T500 dan juga W26, which is hampir sama dengan Apple Watch. Kemudian dia ada screen, bahagian tepi kat sini tak ada apa-apa. Lepas tu bahagian sebelah sisi ni pula dia ada mic, lubang mic kat sini. Ada satu button acah-acah dan juga sini adalah button yang functionable. Kemudian belakang dia ada ni lah untuk bahagian sensor. Kemudian kat sini ada charging dan ada strap. Untuk melihat lebih lanjut, jom kita tengok pada position yang lebih selesa. Kita mula kepada sini.
Okay, kita berbalik kepada position ni. Kita akan tengok dia punya design. Okay, sekarang ni yang pertama ni yang paling best adalah berbeza dengan W26 dan juga T500 disebabkan dia ada animation tau. Ada animation. Kemudian kat belah sini kita boleh tengok dari bahagian SOS, lepas tu ada klik dan sebagainya kan. Untuk ni untuk scan untuk QR code link dia untuk kita download dia punya apps. Kemudian kat sini, okey, nanti aku tunjuk kat sini function dia. Kemudian kalau kita slide ke bawah, kita slide pada atas ke bawah, kita boleh nampak kat sini adalah option dia. Option dia. Yang ni ada setting, turn off. Kat sini yang paling best dia, yang paling lain daripada lain adalah kita boleh lock. So bila kita nak bergerak kat sini tak boleh. Jadi aku rasa security function yang smartwatch murah ada tapi yang lain tak ada. Itu memang best lah. Kalau korang nak tu, korang just tekan button ni 3 saat, then dia dah boleh dah. Korang tekan lama-lama 3 saat, kemudian dia ada unlock. Kemudian kita slide ke bawah, dia ada messaging. Lepas tu dia ada heart rate, dia ada kita punya data kat statistik, betul ada weather, dan kita boleh add component kita, iaitu music. Kita boleh kat sini darah apa ni, boleh tengok kat sini. Yang ni darah apa O2, kita punya dehydration. Lepas tu kat sini breathing untuk kita test kita aktiviti pernafasan. Dan ini adalah data-data tu lah. Apa yang best adalah bila kita tekan sekali, kita nak pergi ke home button. Macam mana kita nak pergi ke menu button kan? Korang tekan sekali kat sini dan dia ada kat sini. Korang tengok kalau korang perasan dekat dalam W26 yang sebelum ni dengan T500, dia akan lagging tau. Tapi korang tengok kat sini, smooth gila. Lepas tu sekarang ni kita nak tengok kan, macam contoh W26 tu dia ada tukar dia punya menu ni, yang mana dia boleh jadi grid line tu. Sekarang ni macam mana nak ubah? Kalau kat dalam ni, function dia best adalah korang tekan kat sini, double click, dia ubah, double click, jadi. Lepas tu paling best ni, dia ni function lah. Dia ni belakang ni kalau korang scroll, dia function. Sama juga dekat bahagian menu yang ni kan, kau boleh scroll ke belakang, jadi macam ni. Dan yang paling best sekali adalah disebabkan oleh dia punya smoothness tu. Iaitu paling aku best lah. Let's start about apa function-function yang ada kat dalam ni. Function-function yang ada kat dalam ni adalah kita boleh tengok kat sini. Kita lebih mudah untuk lihat, kita tekan double lah. Kita tengok kat sini satu-satu. Yang pertama dia ada heart rate macam biasa, sleep monitor, call. Lepas tu kat sini, yang ini apa? Ni untuk kita punya dehydration, tak silap aku. Kemudian kat sini ada exercise. Dia kat sini ada outdoor dan indoor. Kat sini outdoor, yang ini bawah ni indoor. Indoor running, nampak kan? Push up. So kat sini ada data, kat sini ada weather. Ini dehydration, yang ni dehydration, yang ada weather. Kemudian kat sini dia ada breathing. Kat sini dia ada, yang aku tak pasti statistik apa. Dan ini ada stopwatch. Kemudian kat sini messaging. Ini kamera yang mana korang kena connect dengan phone dan dia akan sebagai shutter lah. Kemudian kat sini ada music. Dan setting serta pressure. Kat sini calculator. Best lah. Pada aku dia punya smoothness dan dia punya sensitivity tu memang ngam gila. Dan itu sahaja function untuk phone ni, untuk smartwatch ni. For this part, aku akan bagikan rating dan juga komen aku tentang benda kecil-kecil yang aku perasan dalam ni. Pertama adalah daripada segi bateri dia. Bateri life dia digunakan percentage, yang mana kalau korang nak tengok percentage tu lebih best daripada bateri 26 dan juga W26 dan juga T500, sebab dia guna gambar. Korang susah nak target tau. Tapi yang ni digunakan percentage, senang korang untuk tengok macam mana dia punya condition bateri tu. Kemudian apa yang lagi best adalah korang boleh tukar wallpaper tu. Itu lagi best. Sebab daripada segi kosmetik, W26 T500 tak boleh ubah dia punya wallpaper, tapi yang ni boleh. Dan yang paling penting adalah dia punya application kat smartwatch, kat smartphone tu. Sebab dia reliable tau, lebih reliable daripada W26 dan juga T500. Aku ada baca komen dekat bahagian komen. Ada orang kata, iaitu komen ni daripada sahabat kita ni, dia mengatakan
ada berlaku perubahan daripada segi application untuk W26 sebab dia daripada Fandu Pro kepada MA Active. Itu yang aku agak kecewa lah daripada W26 sebab dia ubahkan application tu, menyebabkan kita susah nak dapat update dan kita pun tak boleh nak fully utilize kita punya smartwatch tu sebabkan oleh perubahan tadi tu. Kemudian daripada segi nanti insyaAllah untuk video akan datang aku akan komen lebih dalam tentang smartwatch ni dan juga penggunaan smartwatch ni dan juga smartphone, application dalam smartphone. Yang paling best adalah dalam smartwatch ni dia punya speaker memang kuat gila. Dia best dia sebab kalau korang call dalam contoh dalam kereta tengah buat kereta korang call, dia punya volume tu kuat. Aku akan tunjukkan korang dekat video akan datang. Aku minta maaf untuk video ni, aku just nak ringkaskan je. Jadi penggunaan volume tu kuat dan korang kelemahan aku pada pandangan aku ni adalah satu pro and cons. Dia dalam satu masa sama. Sebab apa? Dia dari segi pro, korang boleh gunakan smartwatch ni untuk dengar muzik korang, which is best lah sebab korang boleh dengar ni waktu jogging kan. Contoh waktu jogging korang tak perlu pegang phone, smartphone korang untuk dengar lagu. Just smartwatch ni dekat penggalangan tangan dan korang boleh dengar muzik tu sambil berjogging. So itu adalah plus point. Tapi kenapa cons? Cons dia adalah bila korang connect dengan smartwatch, everything, semua dalam audio daripada phone akan bergerak ke smartwatch. Contoh korang nak tengok video kan, YouTube, takkan korang nak tengok kat smartwatch kan, korang nak tengok kat phone, korang nak dengar kat phone, tapi bunyi tu akan keluar kat smartwatch. Itu adalah cons dia. Dan apa lagi pasal dia punya daripada segi kat sini, okay, aku nak tunjuk yang ni. Kalau korang slide kan, kalau dalam smartwatch yang sebelum ni dia tak ada bahagian yang macam shortcut tau. Tapi kat sini dia ada shortcut untuk korang tengok korang punya nadi terus, untuk korang tengok data, untuk korang tengok weather, dan juga korang boleh add component. Kat sini ada boleh dengar music, boleh tengok data-data yang lain. Kat sini ada breathing. So benda ni adalah best. Dan juga satu lagi breathing activity tu. Breathing activity tu best sebab kan bila korang rasa stres, korang rasa marah, korang perlukan pernafasan, aktiviti pernafasan tu tau untuk korang tenangkan diri. Jadi benda ni ada benda tu dan benda lain tak ada. Tapi apakah daripada segi kekurangan daripada smartwatch ni? Kekurangan daripada smartwatch ni adalah terlalu sikit, iaitu daripada segi saiz bateri. Bateri dia 200. Tapi kalau kat bateri smartwatch yang lain 230 ataupun 220. Itu tambahan lah untuk smartwatch ni. So penggunaan aku boleh kata sama juga dengan smartwatch yang sebelum ni, iaitu 3 hingga 4 hari. Kalau korang connect dengan phone dan korang gunakan heavy usage, maybe 2 hari. Tapi kalau korang gunakan untuk tengok masa dan gunakan application yang sedia ada dalam ni tanpa menggunakan application dalam smartwatch, smartphone, so maybe dalam 3 atau 4 hari. So jadi itulah secara ringkas. Dan rating aku nak bagi sebabkan dia punya yang best dia adalah daripada segi pergerakan benda ni, okay? Dia punya wallpaper yang bergerak dan korang boleh tukar smartwatch dia punya wallpaper dengan apa yang gambar yang kita nak. Kemudian dia ada basic health application, iaitu nadi, dan juga yang ni ada tambah sikit, iaitu kita punya hydration dan blood pressure. Kemudian apa lagi kelebihan dia adalah daripada segi shortcut, dan juga yang paling best sekali adalah dekat bahagian yang bahagian sini, smooth gila. Itu yang menyebabkan kau macam, serius lah smooth macam ni, walaupun murah tapi smooth. Yang itu yang paling best. Jadi personally aku boleh bagi rating dekat smartwatch ni 4/5. Sebab dia punya paling best lah dan murah. Yang paling penting adalah murah. Dia murah tapi dia ada chipset yang lebih baik dan connection dekat phone pun baik, serta dia punya volume, dia punya speaker yang boleh digunakan untuk perkara yang lebih best, iaitu korang boleh call dengan volume yang kuat, serta korang boleh dengar muzik daripada smartwatch. Tapi kekurangan dia daripada situ, apa-apa semua bunyi yang korang keluarkan dekat smartphone, sepatutnya dekat smartphone tapi keluar kat sini. Itu kekurangannya lah. So korang kena disconnectkan smartwatch ni untuk korang dengar. So overall aku boleh bagi 4/5. Dan itu sahaja daripada aku. Jadi untuk akhir kata, aku nak minta tolong korang untuk berikan support daripada segi bisnes aku, supaya aku boleh bantu orang, aku boleh gunakan keuntungan yang aku dapat untuk bantu orang lain. Dan
ia adalah sebagai pengalaman untuk aku lah. Serta aku nak ucapkan ribuan terima kasih atas sokongan dan dorongan daripada rakan-rakan yang menonton video ini. Itu sahaja daripada aku. Jangan lupa like, comment and subscribe for more content. Thank you guys.